Bosku Najib, oh bosku Najib, hari ini kau kena smackdown oleh Tun Dr. Mahathir kau bosku. Oh bosku Najib, apa cerita ni? Tun Dr. Mahathir yang masih hidup itu terus menghentam dan mengetuk kepala kamu bosku. Sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan di seluruh dunia. Setelah Tun Dr. Mahathir discharge daripada Institut Jantung Negara dan kembali sihat, Tun Dr. Mahathir memulakan langkah kanan, mengetuk kepala bosku Najib hari ini sampai viral. Saya cukup kagum, cukup respect dan cukup inspiring dengan keberanian dan kehebatan Tun Dr. Mahathir dalam percaturan kuasa ini. Bosku Najib terkejut apabila Tun Dr. Mahathir terus menyerang. Kes jenayah rompakan bosku Najib dalam blogspot yang cukup popular di dunia, iaitu blogspot Cik Dad. Maka saya sebagai generasi baru kingmaker dalam percaturan real politik negara Malaysia berdaulat ini, saya amat-amat tertarik untuk membacakan dan memperdebatkan kritikan paling pedas Tun Dr. Mahathir ke atas bosku Najib bagi tahun 2022. Ramai orang terkejut dan hairan kenapa Tun Dr. Mahathir masih mengkritik bosku Najib. Tun Dr. Mahathir baru sembuh daripada pembedahan jantung di IJN Kuala Lumpur. Laju Tun Dr. Mahathir penggal kepala bosku Najib kau hari ini, sampai cyber troopers bosku Najib pun tak senang duduk. Bosku, oh bosku Najib, bertenang kau bosku. Tun Dr. Mahathir masih hidup, belum lagi mati. Baiklah, saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa ini ingin membacakan dan mengulas kritikan Tun Dr. Mahathir ke atas anak muridnya bernama Datuk Seri Najib Razak. Kata Tun Dr. Mahathir hari ini, apabila Najib ditegur kerana menyalahguna kuasa dan mencuri duit kerajaan, dia akan cuba alih perhatian dan kesalahannya dengan menuduh bahawa saya sebagai Perdana Menteri juga berbuat perkara yang sama. Hebat. Ini baru intro ni. Semasa dia menjadi Perdana Menteri, satu Royal Commission of Inquiry, RCI, ditubuh untuk menyiasat kononnya saya sembunyi kehilangan 30 bilion ringgit oleh Bank Negara. Tetapi RCI tidak dapat bukti yang saya sembunyikan kehilangan ini. Bank Negara tidak dikehendaki lapor kepada saya akaun Bank Negara. Adalah mustahil bank melapor kehilangan 30 bilion dan meminta saya rahsiakan kehilangan ini. Akaun Bank Negara diaudit dan audit tentu dapat kesan yang bank telah sembunyi kehilangan ini jika benar dan akan lapor. Jika tidak, pihak audit tentu bersalah jika tidak melapor kehilangan ini. Sementara Najib didapati memasuk wang dalam akaunnya, tidak ada satu sen pun dari wang yang dikatakan disembunyi masuk akaun saya. Betul cakap Tun M ni. Akhirnya, Najib didapati bersalah kerana bukti menunjuk yang ia mempunyai hampir 1 bilion dalam akaunnya. Dan dia dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Betul Tun M, betul. Tidak ada persamaan antara jenayah yang dilaku oleh Najib dengan kononnya saya sembunyi kehilangan duit Bank Negara sebanyak 30 bilion ringgit. Lawak wayang politik. Betul Tun M, betul. Dia merayu kepada Mahkamah Rayuan
iaitu Appeal Court. Tetapi Appeal Court bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Najib bersalah dan hukuman jel 12 tahun serta denda 210 juta ringgit yang dikena kepada Najib diteruskan. Hebat ya tu Dr. Mahathir, memang belum nyanyuk. Dia memang ingat kes rompakan wang MDB bosku Najib yang sudah kalah di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Kita sambung Pak Cik Makcik Oto Aru. Kata tu Dr. Mahathir lagi. Sekarang Najib cuba burukkan nama saya kerana semasa dalam parti lawan saya menolak projek Forest City di Johor. Projek ini bertujuan membangunkan sebuah bandar mewah dalam Selat Tebrau dengan menebus guna tanah. Perancangan yang dilulus ialah untuk bangun bandar mewah yang mampu dibeli hanya oleh jutawan dari negara China. Pemilik tanah adalah secara kekal. Bandar ini pula akan diberi taraf bebas cukai. Walaupun penduduk bukan warga negara Malaysia, tetapi mereka bebas ke tanah besar Malaysia atau ke Singapura. Saya telah lawat projek ini. Pekerjanya kebanyakan dari China. Berduyun-duyun pelawat datang dari China semasa saya buat lawatan. Mereka datang untuk membeli rumah-rumah mewah yang akan dibina. Pelawat warga Malaysia tidak pun sampai 20. Mereka adalah pelancong yang ingin lihat taman yang cantik yang sudah siap dibina. Seperti biasa, jika projek ini ditamatkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, ganti rugi beberapa bilion ringgit perlu dibayar. Kerana Najib telah hutang berbilion ringgit, kerajaannya terpaksa mendapat bantuan swasta sebanyak 2 bilion untuk bayar faedah hutang. Wow! Tambah hutang 2 bilion ringgit, bosku. Biar tambah hutang, biar negara bankrupt, biar kedaulatan negara dilelong, asalkan bosku Najib boleh tambah hutang dalam negara Malaysia. Kata tu Dr. Mahathir. Yang mampu dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah menasihat Country Garden supaya rumah kos rendah yang boleh dibeli oleh orang Melayu dan Cina Malaysia perlu disediakan. Country Garden Akur. Zuraidah Kamaruddin sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengadakan Majlis Perasmian Dasar Komuniti Negara pada 17 Februari 2019. Saya dijemput untuk sampaikan sijil kepada antara lain Forest City kerana mengubah perancangan mengikut kehendak Kerajaan Malaysia. Ia bukan pengiktirafan projek Forest City yang telah pun dilulus oleh Kerajaan Najib Razak. Berkenaan dengan projek kereta api Pantai Timur, sekali lagi ia tidak dapat ditamat kerana perjanjian telah dibuat. Yang boleh ialah mengurang kos projek. Kerajaan Pakatan Harapan dapat selamatkan 20 bilion ringgit melalui rundingan dengan pihak kontraktor. Hasil dari pemerintahan Kerajaan Najib, hutang negara melebihi 1 trilion ringgit. Kantoi habis. Memang kena bogel telanjang bulat. Posku Najib oleh tu Dr. Mahathir hari ini. Power tu Dr. Mahathir ni. Belum nyanyuk ya. Pak Cik Makcik Oto Aru. Hebat tulisan tu Dr. Mahathir ni. Kita sambung. Tambah tu Dr. Mahathir. Masih ada tuduhan yang Najib telah seleweng berbilion ringgit lagi dari uang 1MDB. Ketawa besar lah aku ni kali, bosku. Dibongkar lagi kes rompakan 1MDB mu oleh tu Dr. Mahathir yang belum mati tu. Oi, makin panas, makin meletup, makin lawak wayang politik kita dalam Malaysia. Najib juga dapat 150 million ringgit yang dirampas di pavilion yang dipercayai milik 1MDB. Tetapi
Mahkamah buat keputusan untuk beri balik kepada Najib wang ini dan lain-lain barang kerana orang ramai diberitahu kerajaan tidak dapat bukti yang duit ini duit 1MDB, iaitu duit kerajaan. Tentulah jelas Najib memiliki berbilion ringgit. Tetapi Najib masih buat permohonan supaya dihadiah tanah dan rumah yang bernilai 100 juta ringgit. Najib sendiri pilih tanah ini. Wow. Tu Dr. Mahathir bongkarkan bosku Najib yang sudah kaya raya tu rompak duit negara, duit rakyat dalam 1MDB berbilion-bilion ringgit. Dia minta lagi hadiah daripada kerajaan Pak Mail, kerajaan di Putrajaya, 100 juta ringgit. Tanah dan rumah dia yang pilih sendiri. Hebat kan bosku Najib? Merompak sampai sekarang walaupun tidak ada jawatan. Selain dari membeban kerajaan sekarang dan akan datang dengan hutang berbilion ringgit, apakah yang dilakukan oleh Najib yang melayakkannya diberi hadiah 100 million ringgit? Perdana Menteri lain tidak diberi hadiah oleh kerajaan sebanyak ini. Hingga sekarang kerajaan belum batal keputusan kabinet untuk memberi hadiah ini. Najib kononnya tolak tetapi ia tetap akan terima akhirnya. Jadi untuk maklumat, pakcik makcik Otok Arum di kampung, di bandar dan seluruh dunia, hadiah 100 juta ringgit tu sudah diluluskan oleh kerajaan Pak Mail, oleh Abang Zafrul di Putrajaya. Tapi 10,000 ringgit duit KWSP kamu tidak diluluskan. Siapa penasihat ekonomi dan keuangan Pak Mail di Putrajaya? Tidak lain, tidak bukan bosku Najib. Wow, berani tu Dr. Mahathir bongkar rahsia bosku Najib. Akhir sekali, tu Dr. Mahathir berkata, sesuatu yang sudah hilang di Malaysia ialah perasaan malu. Najib tidak malu dan ramai penyokongnya tidak malu apabila disogok, apabila didapati bersalah. Betul, Tun, betul. Nilai hidup yang hodoh ini jelas ternampak apabila penyokong Najib berkata, apa perlu malu? Bos kita! Dengan itu diciumlah tangan Najib, pencuri Melayu Islam. Wow, tajam, sangat tajam pedang yang digunakan oleh tu Dr. Mahathir untuk bunuh kepala bosku Najib lagi. Bosku Najib, apa cerita ni? Rahsia baru mu terbongkar. Kata Tun M, Project Forest City, dia kritik kau. Macam mana ni? Saya tak ada masalah dengan Project Forest City, tapi kata Tun M, dia tak setuju dengan Project Forest City. Dalam masa yang sama, Tun M bongkar lagi kes 1MDB kamu. Kamu perompak, dia cakap. Macam biasalah, kamu juga yang salah. Tun M tak salah sebab Tun M tak rompak 1MDB, ya? Lepas tu Tun M bongkar, kau tetap juga dapat hadiah 100 juta ringgit tu bosku Najib. Wow. Memang hebat ya tu Dr. Mahathir ni. Beberapa minggu lalu ada banyak platform YouTube, platform media sosial dalam negara dan seluruh dunia menyatakan tu Dr. Mahathir sudah mati, meninggal dunia, ya. Untuk makluman, pakcik makcik Otok Arum, tu Dr. Mahathir masih hidup, ya. Saya tahu ramai yang terkejut tu Dr. Mahathir masih hidup. Saya ni pun selalu jugalah kritik Tun M, tapi taklah sampai saya sumpah seranah Tun M ni cepat mati ke. Tak ada. Kita ni berpolitik juga, berbeza pandangan politik, berbeza juga. Tapi kalau pasal nyawa ni kita sama-sama hormatlah. Jadi ramai cyber troopers politik dalam negara ni yang terkejut
Tun Dr. Mahathir masih hidup. Ya, bosku Najib, memang akhirnya Tun Dr. Mahathir yang sudah sembuh daripada sakit jantung buat kerja macam biasa untuk mengkritik kamu, menghentam kamu, sebab ialah Tun Dr. Mahathir ni orang tua. Sememangnya orang yang paling banyak makan garam dalam percaturan real politik dunia ni negarawan ulung dunia, Tun Dr. Mahathir. Kita suka atau tak suka Tun M, semua apa yang dia cakap betul. Bosku Najib, sebab akhirnya sepanjang bosku Najib jadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bosku Najib tidak pernah mendakwa Tun Dr. Mahathir dalam Mahkamah Malaysia dalam apa-apa kes jenayah. Sebab tak ada bukti Tun Dr. Mahathir merompak. Tun Dr. Mahathir dah mengaku tadi skandal 30 bilion ringgit duit dalam bank negara, skandal forex, hilang duit rakyat, duit negara, rugi 30 bilion ringgit. Tetapi sampai sekarang pihak SPRM dan kerajaan Malaysia masih tidak mengheret Tun Dr. Mahathir dalam pendakwaan jenayah. Tetapi bosku Najib, kes rompakan 1MDB 2.6 bilion ringgit, 42 juta ringgit, berbilion-bilion ringgit lagi duit rakyat dirompak di Putrajaya. Bosku Najib diheret dalam mahkamah, didakwa dalam mahkamah oleh Tun Dr. Mahathir dan didapati bersalah oleh mahkamah. Maka itu perbezaan antara Tun Dr. Mahathir dan bosku Najib. Sebab itu ramai yang masih sayangkan Tun Dr. Mahathir, masih ramai yang menyokong Tun Dr. Mahathir, masih ramai yang bersetuju dengan kritikan Tun Dr. Mahathir. Walaupun ada yang kata Tun Dr. Mahathir sudah tak popular, bosku Najib lebih popular. Tetapi ketahuilah, dalam percaturan real politik dunia ini, Tun Dr. Mahathir antara kingmaker yang very very powerful. Malah Tun Dr. Mahathir diiktiraf oleh kuasa besar Amerika Syarikat sebagai antara 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2019 lalu. Ada perkara yang saya tidak bersetuju dengan Tun Dr. Mahathir. Ada banyak perkara saya bersetuju dengan kritikan Tun Dr. Mahathir. Perkara yang paling saya bersetuju dengan Tun Dr. Mahathir adalah prinsip rule of law dalam negara demokrasi perlu ditegakkan. Dan memang benar, sehingga saat ini peperangan antara Tun Dr. Mahathir melawan bosku Najib, Tun Dr. Mahathir yang menang. Saya ingin katakan di sini, memang betul setakat ini Tun Dr. Mahathir yang menang dalam perang kuasa Malaysia. Sebab itu bosku Najib kalah dan terus kalah dalam Mahkamah Malaysia dan dijangkakan akan check-in dalam penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Hari ini bosku Najib boleh hidup bebas, boleh meraih popularitinya di seluruh dunia. Memang Tun Dr. Mahathir mengakui bosku Najib ini ramai penyokongnya, sehingga bosku Najib dilabel sebagai pemimpin pencuri Melayu Islam yang sangat-sangat popular. Tetapi populariti ini memakan bosku Najib secara jangka pendek dan jangka panjang kerana bosku Najib tertipu dengan dia punya populariti. Sedangkan Tun Dr. Mahathir dari dulu sampai sekarang tidak bergantung dengan populariti politik. Ia bergantung dengan sistem Mahathirism yang very powerful dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem perundangan dan sistem kehakiman dunia. Dan ini advantage kepada Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir memang saat ini masih sayangkan UMNO, masih sokong UMNO, tetapi Tun Dr. Mahathir tidak sokong bosku Najib. Saya ulang. Tun Dr. Mahathir saat ini masih sayangkan UMNO, Tun Dr. Mahathir masih sokong UMNO, Tun Dr. Mahathir terus mengangkat UMNO menjadi kerajaan, tetapi Tun Dr. Mahathir tetap mahu menghantar bosku Najib ke dalam penjara Sungai Buloh. Perjuangan Tun Dr. Mahathir masih untuk Melayu, masih untuk agama, bangsa dan negara. Sebab itu Tun Dr. Mahathir sanggup menggulingkan dan menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan daripada pintu belakang dan membuka pintu untuk UMNO BN kembali berkuasa di Putrajaya, kerana UMNO BN itu adalah parti Tun Dr. Mahathir.
Ini rahsia besar yang perlu diketahui oleh rakyat. Apapun berdasarkan secret information, Tun Dr. Mahathir jangka hayat hidupnya akan lebih lama. Setelah pembedahan jantung itu sudah berjaya bagi tahun 2022, silap-silap Tun Dr. Mahathir boleh hidup paling singkatlah umurnya 100 tahun atau paling lama 200 tahun. Semakin lama Tun Dr. Mahathir hidup, selagi itu Tun Dr. Mahathir menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa Malaysia untuk generasi beliau. Dan saya sebagai kingmaker generasi baru berpegang kepada 5 prinsip rukun negara yang menjadi asas akar pokok percaturan kuasa politik dunia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini terus menjadi kunci utama dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Adakah Bosku Najib berpegang kepada 5 prinsip utama itu? Bosku Najib ada jawapannya. Bosku Najib tidak percaya dengan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Sedangkan saya dan Tun Dr. Mahathir, saya percaya kepada prinsip keluhuran perlembagaan Persekutuan Malaysia dan kedaulatan undang-undang di negara ini. Tun Dr. Mahathir masih relevan dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Bosku Najib, pakcik-makcik Oto Arum dalam percaturan kuasa Malaysia ini. Percaya ataupun tidak, selagi Tun Dr. Mahathir hidup, Putrajaya dan kedaulatan negara Malaysia akan terus dijaga oleh negarawan ulung dunia yang panjang umurnya bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya sebagai kingmaker generasi baru mendoakan agar Tun Dr. Mahathir terus panjang umur, cepat sihat sepenuhnya bersama legasi politiknya. Antara legasi politik yang masih bertahan saat ini dalam politik Malaysia adalah legasi politik Tun Dr. Mahathir. Masih ramai anak-anak murid Tun Dr. Mahathir di negara Malaysia berdaulat ini. Maka saya amat yakin dan percaya Tun Dr. Mahathir akan terus menjadi juara dan pemenang sebenar percaturan real politik Malaysia bagi tahun 2022. Tun Dr. Mahathir adalah the real hero yang terus memajukan dan membangunkan negara Malaysia pada masa lalu, pada masa ini dan pada masa hadapan. Semoga Allah terus merahmati legasi politik Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah yang cukup hebat memberi kesan kepada pemodenan dan kemajuan negara demokratik berdaulat bernama Malaysia. Atas nama agama bangsa dan negara, saya cukup kagum dengan semangat juang Tun Dr. Mahathir sebagai pejuang, yang mana Tun Dr. Mahathir terus berjuang sampai mati melawan bapa penyamun 1MDB bernama Bosku Najib. Salute and respect Tun Dr. Mahathir, tabik spring, negarawan ulung dunia yang tidak ada tandingan dalam percaturan kuasa Malaysia. Tun Dr. Mahathir, kami rakyat akan terus menghormati dan menyayangi, menjanjung tinggi legasi politik Tun Dr. Mahathir atas nama agama bangsa dan negara. Walaupun kami sentiasa menegur dan mengkritik Tun Dr. Mahathir, ketahuilah kasih sayang rakyat kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Tun Dr. Siti Hasmah tidak boleh ditukar ganti oleh mana-mana legasi politik di negara ini. Dirgahayu Tun Dr. Mahathir. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bosku Najib, Tun Dr. Mahathir hantam kamu kau-kau hari ini
Ini tanda kiamat besar. It is confirmed. Tu Dr. Mahathir mahu hantar kamu ke dalam penjara Sungai Buloh. Selamat maju jaya bosku Najib dalam percaturan kuasa Malaysia bagi PRU 15 dan pilihan raya Johor nanti. Game is over bosku. Terima kasih.